بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama lagi kita dipertemukan pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz untuk kita membicarakan topik sirah, kisah 25 Rasul Nabi Yunus alaihi salam. Dan sebagaimana biasa para penonton, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali kita dalam Tanyalah Ustaz pagi ini Ustaz untuk kita bicarakan kisah Nabi Yunus AS. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan berkaitan topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi mereka yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan menariknya para penonton, di penghujung Syaban ini kita beberapa hari sahaja lagi kita akan memasuki gerbang Ramadan. Nanti kita akan kedengaran ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan insya-Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang baik Ustaz, mari kita mulakan dengan kita raikan soalan yang pertama. Terus kita ambil soalan saya menerusi sahabat Facebook kita Ruby Abu Bakar Ruby yang bertanya. Lain macam begini Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah sebenarnya Nabi Yunus alaihi salam dan nasab keturunan Nabi Yunus alaihi salam? Mohon ulasan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan biar tahu jangan keliru. Dan ini soalan sebagai mukadimah topik kita pada pagi ini Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, DJ ini Allah Dahi Anas. Okey, seterusnya kepada penerbit, kru bertugas dan seluruh penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bicara mengenai kisah Nabi Yunus alaihissalam. Okey. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu orang rasul yang disebut dalam Al-Quran. Okey, jadi dalam sejarah manusia, nabi dan rasul bilangannya sebanyak 124,000 orang. Daripada 124,000 orang para nabi ini, 313 dilantik menjadi rasul. Ada beza Nabi dan Rasul. Nabi dapat wahyu tak wajib untuk menyampaikan. Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Orang suka ke tak suka ke, kena baling, kena hina, kena bunuh, wajib sampaikan. Dan daripada 313 Rasul yang dilantik, 25 disebut dalam Al-Quran yang wajib untuk kita tahulah, kan? 25 orang. So, antaranya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Okey. Jadi kita cerita dulu mengenai dari sudut timeline ataupun sisi masa dia. Nabi Yunus ni bila dia sebenarnya? Kita tahun 2022. Jadi Nabi Yunus AS ni sekitar tahun 1700 tahun sebelum Masihi. Maksudnya kalau 1700 tahun sebelum Masihi, kita ni 2022, lebih kurang 3000
700 tahun daripada kita lah. Hampir 4,000 tahun. Okey. Jadi maknanya, siapakah Nabi Yunus alaihissalam? Mengikut sebahagian rawi ataupun ahli sirah, dia adalah keturunan daripada Bani Israel. Okey, jadi maknanya Nabi Yunus alaihissalam keturunan daripada Bani Israel yang diutus di satu tempat bernama Ninawa. Okey, Ninawa ni berada di utara Iraq. Maknanya satu tempat yang berada di Ninawa. Dan kampung Ninawa ni asal bukan daripada Bani Israel. Jadi dia adalah keturunan Bani Israel. Sebab itu maknanya nama Nabi Yunus alaihissalam juga disebut di dalam kitab Taurat, kan, ataupun kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi maknanya kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ada menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam, kan, di atas nama, kalau versi orang putih dipanggil Jonah, kan, Nabi Yunus alaihissalam. Okey. Jadi maknanya sebab itu kalau kita tengok bendera Israel sekarang ni, bendera Israel dia adalah bintang 6. Dan dia ada calit satu line atas dan satu line putih. Dan sebenarnya adalah 6 negara cita-cita Israel untuk buat Israel Raya. 6 negara tu mana? Mesir, okey, sebahagian Mesir, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon dan sebahagian daripada Iraq. Sebab 6 negara ni di antara 2 buah sungai, iaitu sungai Nil yang berada di Mesir dan sungai Dajlah yang berada di Iraq. Sebab 6 negara ini ada sejarah Bani Israel di situ. Kalau kita pergi ke Palestin contohnya, pergi tengok duit Israel, duit sposit Israel, ataupun dipanggil apa nama, shekel dia, sposin tu ada peta negara cita-cita dia. Mana 6 negara dengan 2 buah sungai. Jadi maknanya Nabi Yunus AS nasabnya daripada Bani Israel yang diutus ke kampung Ninawa. Okey. Kita kenal dulu tempat bernama Ninawa ini. Okey. Ninawa ni adalah satu tempat yang banyak melahirkan orang-orang yang keras. Dia bangsa keras. Banyak orang-orang yang keras lahir daripada situ. Okay, contoh dia, kalau kita pernah dengar nama satu orang, Nabucodonosor. Nabucodonosor ni orang yang pernah menghancurkan kota Jerusalem pada 586 sebelum Masihi. Nabucodonosor, sebelum kemudiannya orang-orang yang beriman ketika itu diselamatkan oleh Cyrus the Great. Jadi ahli sirah berpendapat Cyrus the Great inilah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran, kan? Maknanya diselamatkan oleh Cyrus the Great. Okey. Jadi maknanya memang tempat lahir orang keras. Antaranya adalah Nabucodonosor. Okey. Okey, kalau zaman moden ni banyaklah kita tengok macam orang lahir daripada situ. Dekat Ninawa ni dia ada satu kampung bernama Tikrit. Ingat tak siapa yang lahir di Tikrit? Kan? Macam familiar, Ustaz. Macam familiar, macam pada dengar je kan? Saddam Hussein. Masya Allah. Itu berada di Ninawa. Maknanya memang orang, orang Ninawa ni memang orang keras. Memang jenis orang yang memang keras lah cerita dia kan. King George, dalam sejarah kalau kita baca, King George juga berasal daripada situ. Yang maknanya memang orang-orang yang keras lah. Jadi Nabi Yunus AS diutus kepada Ninawa, iaitu satu kawasan yang maknanya orang-orangnya memang agak keras. Penyembah berhala yang maknanya menyembah selain daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diutus di situ. Okey. Kemudian nama Ninawa ini pernah disebut oleh Nabi SAW. Kisah ketika Nabi SAW berdakwah di Taif. Jadi semua kita tahu bahawa Nabi SAW berdakwah di Taif, dan orang di Taif menolak dakwah Nabi SAW. Mereka baling Nabi SAW, kemudian mereka hina, mereka baling, dan Nabi turun daripada Taif. Taif ni tempatnya tinggi, turun daripada Taif. Nabi kalau bahasa kita lama, bertelku. Telku ni maknanya macam bersandar macam ni lah, dalam keadaan badan luka-luka, kan, telku. Dan sekarang ni dekat tempat Nabi bertelku tu, ataupun Nabi bersandar tu, dibina sebuah masjid di Taif, dinamakan Masjid Quq. Quq ni dalam bahasa Arab itu siku.
Hari ini kita belajarlah satu perkataan bahasa Arab iaitu kok. Kok ni makna siku. Janganlah guna pula aku kok engkau pun tahu. Kalau di utara Ustaz, kok tu maksudnya macam binaan macam kolah. Kolah kok air. Okey. Maknanya siku. Jadi Nabi SAW bertelku di satu tempat, dan sekarang di bina masjid. Dan ketika itu ada dua orang adik-beradik, dia tengok Nabi ni kesian. Maknanya kesian. Maknanya kenapalah orang-orang ni kalau tak suka pun janganlah buat orang macam ini. Maknanya dua adik-beradik ni, kemudian dua adik-beradik ni dia menyuruh dia punya hamba bernama Adas. Dia kata hamba dia, Adas, kau tolong bawakanlah makanan ke orang tu. Kan? Jadi Adas ni membawa, dia tengok Nabi dengan keadaan yang memang terpegun sebab Nabi ni dia ada satu karakter yang memang orang suka tengok. Jadi ketika dia hidang tuan, silakan dia bawakan sepinggan makanan, ada setengah orang kata anggur. Maka ketika Nabi SAW nak makan itu, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah. Orang Yahudi dalam bab makan, bab sembelih juga menyebut nama Allah. Sebab tu sebahagian fatwa negara-negara Arab dan negara Eropah, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Sebab dia menyembelih dengan nama Allah. Syamshim ni maknanya bismillah bagi dia lah. Jadi dia tahu, dia kata pelik orang ni kan. Macam mana di ketika semua orang tidak ingat Allah. Adas ni agamanya Nasrani Jadi dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia kata, tuan, apa yang tuan baca? Aku menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tidak ada orang yang menyebut nama Allah kecuali orang itu kenal Allah. Ketika orang semua penyembah berhala di situ, Mekah, Taif penyembah berhala, dia ni Nasrani. Nasrani maknanya ajaran Nabi Isa AS. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Adas, Tuan daripada mana? Saya daripada Ninawa. Oh, Ninawa ada saudaraku. Siapa saudara tuan? Saudara satu kenabian yang membawa ajaran tauhid, iaitu Yunus bin Matta. Jadi orang itu kata, takkan ada orang kenal Nabi kecuali dia tu Nabi. Allahu Akbar. Maka Adas adalah antara orang yang melafazkan keimanan. Satu-satunya sejarah ketika di Taif, hamba ini yang melafazkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Adas balik kepada tuannya, dia kata, apa benda yang kau maknanya lama sangat kat situ? Dia kata, orang itu orang baik dan orang ini Nabi. Sebab dia kenal satu orang Nabi berasal dari tempat aku, iaitu Ninawa. Dan kalau tidak dia Nabi, dia takkan kenal siapa tu Yunus bin Matta. Masya Allah, tabarakallah. Satu mukadimah yang cukup menarik dan juga mudah-mudahan menjawab persoalan sahabat kita bertanya. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz untuk kisah 25 Rasul Nabi Yunus AS. Kita ingin berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bagi edisi 31 Mac 2022 dan juga 28 Syaban 1443 Hijri. Kurang lebih beberapa hari saja lagi kita akan memasuki gerbang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita waballighna Ramadan, amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita bicarakan sambungan kisah 25 Rasul Nabi Yunus alaihissalam. Dan kita nak sambung lagi Ustaz dengan kita raikan soalan daripada Masrifah Nur Jama'in di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah nama sebenar Nabi Allah Yunus alaihissalam? Mengapa beliau diutuskan untuk berdakwah di sebuah tempat yang bernama Ninawa, yang bukan daripada kaumnya dan yang tidak ada talian darah pun dengan mereka? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey. Nabi Yunus alaihissalam namanya Yunus bin Matta bin Bunyamin
bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maknanya Nabi Yunus alaihissalam ni adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada jaluran Nabi Ishaq alaihissalam. Okey. Semua kita tahu bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua orang isteri yang masyhur, ya. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Okey. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishaq alaihissalam. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Nabi Ismail alaihissalam. Daripada Nabi Ismail lahir keturunan Arab. Daripada Nabi Ishaq lahir Bani Israel. Di mananya dua orang ni maknanya daripada keturunan yang sama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Daripada keturunan Arab hanya 4 orang nabi saja diutus daripada bangsa Arab. 4 orang nabi saja, iaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Daripada Bani Israel beribu orang nabi. Jadi maknanya daripada Nabi Isa alaihissalam, ada nama Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub ni nama dia Yaqub Elias Israel. Lepas tu Bani Israel ni anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Bani Israel. Israel ni makna tentera Allah. Il ni maknanya Allah dalam bahasa Hebrew. Sebab tu nama-nama, kalau kita tengok nama-nama terdahulu, nama-nama malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Ismail. Il ni maknanya Allah lah. Saya pernah dengar perkataan Karl L, Ustaz, dalam filem. Ya. Superman tak? Superman. Okay. Karl L mungkin merujuk pada dewa yang nama Hebrew. Okay. Nama Hebrew itu adalah Allah lah. Lepas tu maknanya Nabi Yaqub ni Elias ataupun nama kedua dia adalah nama Israel. Okey. Jadi Bani Israel anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Okey. Nabi Yaqub ada 12 orang anak, semua kita tahu. Okey, maksudnya ada 12 orang anak. Yang paling bungsu bernama Bunyamin. Kan? 10 orang anak daripada mak lain, 2 orang anak daripada mak lain. 2 orang anak daripada mak lain ni iaitu Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni satu mak satu bapa. Maknanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dibuang ke perigi sampai ke Mesir. Betul. Okey. Bunyamin juga ikut ke Mesir, tapi anak dia ada di sekitar Palestin. Maka anak kepada Bunyamin ini Mata dan Mata Yunus. Jadi maknanya dia keturunan daripada Bunyamin, ya. Itu kalau kita nak tahu mana nasab dia, maknanya daripada Bunyamin ini. Okey. Dan kenapa Nabi Yunus alaihissalam ketika baginda Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa, dia ada sejarah sebab dia bukan kaum dia. Jadi maknanya dia berdakwah ke Ninawa, orang Ninawa tak terima dia. Jadi dia kata tak terima, tak apalah. Maka dia pergi ke Palestin, pergi ke Jaffa. Jaffa ni maknanya pelabuhan besar sampai sekarang. Pelabuhan besar dah 4,000 tahun Jaffa. Maknanya sampai sekarang, maknanya kan Nabi Yunus kan 3,700 tahun dari zaman kita kan. Dia naik kapal nak ke mana? Dia nak kapal melalui Laut Mediterranean, nak pergi ke Mesir. Lalu jalan laut. Sebab apa? Mesir banyak Bani Israel ketika itu. Ingat tak? Dia punya adik-beradik kan? Nabi Yusuf alaihissalam kan ada di Mesir. Maknanya bila dia diutus ke Ninawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia nak melalui jalan laut nak pergi ke Mesir, nak pergi ke macam kampung saudara halaman dia lah. Itu kenapa Nabi Yunus alaihissalam melintasi Laut Mediterranean kan, untuk pergi ke mana? Soalan dia nak ke mana? Berlayar ke mana? Kan? Jadi maknanya ada situ nasab Nabi Yunus alaihissalam. Jadi maknanya Bani Israel, Nabi daripada Bani Israel yang diutus kepada satu kaum yang bukan daripada Bani Israel untuk berdakwah, kan? Dan sebenarnya kisah Nabi Yunus alaihissalam ini adalah diceritakan dalam Al-Quran bermula kerana Nabi SAW berdakwah di tanah Arab ketika itu. Dan ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi berdakwah bukan kepada bangsa Arab semata-mata. Dia ada bangsa Arab, dia ada Bani Israel juga kat situ. Kan? Dia ada bangsa-bangsa Parsi sebab Nabi diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kecuali rahmat bagi sekalian alam. Nabi ni diutus kepada semua bangsa. Jadi ketika Nabi dihina oleh Bani Israel, ya ke kau Nabi ni kan, bangsa Arab pula tu kan, dia terima. Nabi agak sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diutus bukan kepada bangsa dia juga. Tapi maknanya bertabahlah
kan, dia juga Nabi Yunus ditolak oleh kaumnya. Itu kenapa kisah Nabi Yunus AS diceritakan dalam Al-Quran sebagai maknanya memujuk ataupun memberi semangat kepada Nabi yang berdakwah bukan kepada kaumnya. Dan Nabi kan berdakwah kepada seluruh kaum, semua manusia. Betul. Sebab Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diutus kepada seluruh kaum. Itu kenapa baginda Yunus diceritakan dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Usah bersedih andai dakwahmu ditolak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebaik-baik penolong. Nah, itu dikuatkan hati kita, semangat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penceritaan kisah-kisah. Sebab tu dalam Quran Ustaz ada surah Al-Qasas, kisah cerita-cerita ataupun kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Kalau kita rasa berat dalam hidup kita, berjuang, berdakwah dan sebagainya, lebih-lebih lagi para Nabi dan juga para Rasul yang terdahulu. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya. Menerusi sahabat kita Sal Rasid Cik Ci di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, iaitu kaum di Ninawa yang mana mereka begitu mempertahankan sebahan nenek moyang mereka meskipun mereka tahu akan azab yang pernah menimpa kaum-kaum yang terdahulu seperti kaum Ad dan Thamud. Mohon Ustaz jelaskan, syukran, biar tahu jangan keliru. Okey, kaum Ad dan kaum Thamud adalah dua kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak jauh daripada maknanya mereka lah. Maknanya kaum Ad, wa amma adin fa uliku birihin sarsarin atiyah, dan kaum Ad itu maknanya dihapuskan dengan angin yang bertiup yang sangat kencang. Rupanya angin ni kalau dipadukan, dia boleh menjadi molekul dia boleh menjadi keras, masuk dalam badan, maknanya ketika kaum Ad dihapuskan, masuk dalam badan, disedut tu macam kita nak senang faham bahasa dia, blender. Blender badan ni keluar daripada dubur ni. Dan kamu lihat mereka itu seperti batang pokok tamar yang kosong. Kalau kita nak faham, orang main ni nak puasa kan, orang main meriam buluh ataupun meriam batang pinang, dikosongkan dalam tu kan. Kamu tengok benda tu disedut daripada mereka, kosong, lohong dalam badannya habis, kosong. Wa amma adin fa uliku birihan sarsarin atiyah. Maknanya kaum Ad dihapuskan demikian. Dan benda ni bukan benda yang cerita setempat. Mafhum ketika itu memang mereka menentang dan mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi maknanya ketika Nabi Yunus alaihissalam datang ke kampung Ninawa dan memperkenalkan dia adalah Rasul. Jadi cabaran besar bagi Rasul ni, dia kena sampaikan walaupun orang tak suka. Dia perkenalkan, dan ketika itu dia kata okey, maknanya bertauhidlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan sembahan nenek moyang kamu yang maknanya berhala dan sebagainya. Maka kaumnya menolak, pada permulaan menolak. Tapi apabila diingatkan cerita mengenai kaum-kaum terdahulu yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di antara ketua-ketua kaum ini maknanya rasa gurun jugalah. Rasa gurun juga. Jadi maknanya ketua-ketua kaum ni rasa gurun juga. Jadi lama kelamaan mereka nak terima ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Okey. Bagi pandangan Nabi Yunus, maknanya mereka ni tak nak terima. Jadi ketika sampai satu tahap Nabi Yunus kata, aku dakwah tapi tak diterima, tak apalah. Dan bukan daripada bangsa Israel sendiri pun, maka Nabi Yunus pun meninggalkan kampung Ninawa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampung Ninawa, ketua-ketua kaum ketika itu sudah mengajak anak-anak mana buah dia itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya rupanya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam diterima oleh kaumnya ketika Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa. Okey. Sebab itu ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, hari ini kadang-kadang kita tegur anak kita, kita tegur isteri kita, kita tegur suami kita, kita tegur orang sekeliling kita. Tidak semestinya mereka berubah di depan mata kita. Betul. Sebab itu banyak orang hari ini menegur anak dia, dan anak dia menjadi orang yang soleh dan solehah ketika dia dah meninggal. Sebab itu kita pada hari ini, kita berdakwah, kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, kita mungkin secara manusia kita bersedih, anak kita tak terima, isteri kita, suami kita dan sebagainya, tapi teruskan menyampaikan. Kadang-kadang
mereka akan jadi baik setelah kita tiada. Setelah kita tak ada di sisi, baru mereka teringat mereka jadi baik. Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang ketika kita sampaikan, dia terus terima. Ada orang selepas kita tiada, baru dia terima. Begitu juga dengan kisah Nabi Yunus AS. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa, ketika itu kaumnya sudah mulai menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Jangan bersedih andai dakwah dan nasihat kita ditolak, kerana hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Baik Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan. Untuk tanya Ustaz pada pagi ini, kisah 25 Rasul Nabi Yunus alaihissalam. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami sajikan ilmu kepada anda, dan semestinya kita masih lagi berbicara tentang kisah 25 Rasul Nabi Yunus alaihissalam untuk topik sirah kita pada pagi ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan Ustaz, kita nak teruskan perkongsian kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita. Razali Zali Ismail bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, setiap Rasul dan Nabi Allah mempunyai mukjizat. Apakah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yunus alaihissalam? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Okey. Pertama sekali kita kena kita faham dulu kita kongsikan dulu makna mukjizat. Mukjizat daripada perkataan ajaza, iaitu melemahkan. Jadi maknanya para nabi dan rasul ni diberikan satu mukjizat ataupun satu kelebihan yang akan boleh melemahkan orang-orang yang maknanya menentang dia. Sebab tu maknanya Nabi Isa alaihissalam ada mukjizat dia, Nabi kita Muhammad SAW ada mukjizat dia, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya. Nabi Yunus alaihissalam, mukjizat dia adalah yang disebut dalam Al-Quran ketika baginda Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan dan dia boleh bertahan. Maknanya dia berada dalam perut ikan ikan nun dan dia boleh bertahan. Okey. Banyak orang menterjemahkan ikan nun ni adalah ikan paus. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Laut Mediterranean ni, kalau kita tengok lepas ni boleh search kat Google, Laut Mediterranean ni adalah seakan-akan satu tasik yang besar. Dia laut yang tidak berhubung dengan lautan yang luas. Dia satu tasik yang sangat besar. Pintu masuk dia kecil je tau. Pintu masuk dia hanyalah dekat Gibraltar. Gibraltar tu kat Spain Maknanya daripada seluruh Afrika Utara sampai kepada Eropah, sampai kepada Eropah, Timur Tengah itu, Laut Mediterranean tu dia seperti satu tasik yang besar. Pintu dia kecil saja, iaitu dekat Selat Gibraltar. Gibraltar ni antara Spain dan juga Maghribi. Okey. Sebab itu ikan-ikan yang berada dekat Laut Mediterranean, dia tak macam ikan-ikan yang berada di Laut Merah, Laut Hindi dan sebagainya. Spesies yang berbeza. Spesies berbeza. Spesies berbeza. Sebab tu bila kita sebut ikan nun, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut langsung terus je maknanya ikan paus? Kenapa diberi nama nun? Sebab apa? Sebab ikan nun adalah satu ikan yang memang khas. Dalam laut ada banyak ikan-ikan yang memang kita jumpa, kita tak jumpa dan sebagainya. So kalau kita sebut ikan nun, ikan apa? Memang ikan nun. Sejenis ikan yang dia macam ikan bawal. Kalau kita jom kita tengok gambar sikit. Ini satu visual yang saya ambil sendiri dekat Jaffa. Dekat Jaffa tu dia ada satu replika ikan nun. Maknanya kalau kita tengok ikan nun macam ikan apa ni? Ikan macam ikan, dia bukan ikan paus rare species rare species. Okey, kalau kita tengok, kalau cuba kalau kejap lagi kita Google, dia panggil ikan mola-mola. Mola-mola ni
pun ikan kembung macam cembung macam gini kan. Mola-mola. Ikan mola-mola. Jadi maknanya kalau ikan mola-mola ni ada di tempat kita. Tapi maknanya spesies-spesies yang pelik, yang bukan macam seperti masa kita tengok. Laut dalam laut dalam. Tapi maknanya di laut Mediterranean ni maknanya ada dan dia tak dalam. Jadi maknanya kalau kita tengok ikan-ikan paus pun sebenarnya tak berapa banyak, walaupun ada spesies-spesies yang masuk melalui Selat Gibraltar tu, tapi tak berapa banyak sebab dia adalah tasik, macam tasik yang besar kalau kita tengok jadi kalau diving pun kat sana dia tak berapa, visibility tak berapa bagus, tak macam Laut Merah dan sebagainya. Kalau mungkin penerbit boleh kongsikan ikan mola-mola kita boleh tengok ikan mola-mola. Kalau ikan mola-mola maknanya ini real kills, yang mana yang ada yang kita tengoklah masa ikan mola-mola. Okey. Ni kot Ustaz ikan ni. Ya, kalau kita tengok okey, tapi saya tak cakap lah ini ikan nun. Tapi nak cerita spesies-spesies yang pelik yang ada kalau kita tengok maknanya ikan-ikan yang besar, maknanya ikan-ikan yang yang pelik-pelik yang jarang jumpa. Sebab itu kalau kita sebut sebagai al-hut dan nun, sebenarnya saya lebih suka cenderung berpendapat ikan memang ikan nun. Spesies apa? Spesies ikan nun. Okey. Jadi soalan dia adalah apa mukjizat Nabi Yunus AS ketika ditelan oleh ikan nun AS. Ditekan oleh ikan nun, Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan nun. Apa cabaran dia? Yang pertamanya memang gelap lah. Dalam perikan dan tak ada cahaya. Okey, siapa yang pernah terperangkap dekat dalam lift? Kalau tak dengan gelap dia boleh jadi memang sesak nafas tau. Panic attack. Orang boleh jadi panik dalam keadaan gelap. Dan gelap itu bukan sahaja gelap dalam ikan, tapi gelap dalam laut. Dalam laut lebih 40 meter. Kalau laut Mediterranean dah memang gelap dah. Sebab matahari tak sampai ke bawah, banyak partikel-partikel kalau laut Mediterranean. Okey, maknanya gelap. Malam pula gelap lagi. Okey, itu isu pertama. Okey. Isu kedua adalah oksigen yang kita breathe, yang kita bernafas. Maknanya dalam perut ikan sangat terhad. Betul. Dan dalam kedalaman, setengah-setengah kedalaman, oksigen yang kita sedut ni tak sesuai. Okey, dalam setengah kedalaman lebih 40 meter, oksigen yang kita sedut ni dia boleh jadi racun bagi kita. 40 meter dia panggil nitrogen narkosis. Nitrogen narkosis orang akan jadi mamai, muntah mamai, nitrogen narkosis. Lebih 70 meter oksigen biasa ni dia boleh jadi oksigen toxicity. Oksigen toxicity ni dia boleh jadi orang tu jadi sawan. Tarik. Maknanya macam tu lah sawan. Sebab tu kalau orang diving sendiri pun lebih 70 meter tak boleh dah pakai gas biasa. Dia kena trimix, dia kena campur antara oksigen dan juga helium. Baru boleh jadi oksigen. Cuba bayangkan, sebab itu ketika Nabi Yunus AS keluar daripada perut ikan memang lembek badan dia. Kita tengok cerita Al-Quran tak bermaya. Sebab apa? Dengan keadaan oksigen tak cukupnya, oksigen bertukar beli racun, mana memang tak selesa, muntah dalam keadaan gelap. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu tidak menjadi orang yang bertasbih kepada Allah, maka kekallah dia dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Allah SWT sebut dalam kitab tafsir, kata maknanya jadilah perut ikan itu kubur dia sampai hari kiamat. Ada kata maknanya boleh hidup sampai kiamat, wallahu alam. Jadi maknanya itu ada sebagai ahli tafsir. Nak ceritanya bagaimana mukjizat Nabi Yunus AS boleh berada dalam perut ikan, setengah rawi kata 40 hari. Mungkin kita boleh tengok laut Mediterranean kalau boleh penerbit kongsikan. Ini peta ada gambaran tu Ustaz. Ya, peta laut Mediterranean bila kita dapat gambaran daripada mana? Gibraltar tu Ustaz ada. Ya, hanya sebenarnya dia adalah satu tasik yang tasik yang besar. Laut Mediterranean ni agak kotor lah. Maksudnya sebab air dia tak boleh lepas kepada laut luas. Jadi orang mengkotori laut Mediterranean ni, jadi maknanya dia agak kotor dan tak berapa dalam dan hanya keluar tu kalau yang merah tu kan, itu Gibraltar tu. Gibraltar tu tempat Tariq bin Ziyad, maknanya landing kapal dia ketika nak mengislamkan Andalusia. Jabal Tariq. Dalam bahasa Arab Gibraltar tu Jabal Tariq kat situ. Situ je jalan keluar. Jadi kalau ikan nun daripada laut luas, dia hanya boleh masuk dari situ saja.
Dan bagaimana mukjizat Allah SWT utuskan boleh datang sampai ke belah kanan. Maknanya sampai ke tu ada Egypt, ada apa nama, ada Egypt tu Mesir, Libya, Algeria. Maknanya Palestin tu sebelah kanan kita tu lah. Di situlah Nabi Yunus berlayar dan ditelan oleh ikan. Dan bagaimana maknanya dalam keadaan perut ikan yang oksigen tak cukup, oksigen boleh bertukarnya racun. Orang boleh jadi tak selesa, jadi conversion ni maknanya boleh jadi sawan kalau diver masuk, kadang ada yang degil-degil udara biasa tak ada lebih 40 meter. Masuk juga. Boleh kena narkosis, boleh kena oksitoksisiti. Naik dengan cara yang cepat. Naik dengan cara yang tepat boleh kena nitrogen terkumpul di sekitar badan ni. Jadi maknanya apa yang kena pada Nabi Yunus AS, saya boleh bayangkan kalau orang diving naik dengan cara yang cepat. Boleh panggil kutis marmarota. Kutis marmarota ni makna nitrogen, maknanya berbelang-belang ni badan ni. Memang sakit. Itu belum cerita tulang ni boleh jadi bengkok macam ini. Memang sakit. Lepas tu dia keluar, digambarkan ahli sirah lembek dia. Dan ada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala sediakan satu makanan iaitu labu. Mana jenis makanan spesies labu yang memberi tenaga. Sebab tu kalau kita tengok apa kelebihan labu juga satu makanan yang digemari oleh Nabi SAW sebab kandungan airnya maknanya tinggi, lebih 90%, proteinnya dan banyak kelebihan-kelebihan. Itu antara benda makanan yang Allah sediakan setelah dikeluar dari perut ikan, dan juga makanan digemari oleh Nabi SAW dan disebut dalam Quran benda ini. Saya teringat labu masak lemak ni. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan kita kongsikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita di Facebook, Jura Azlin Sufian. Boleh Ustaz? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, azab apakah yang diberikan kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam dan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan azab tersebut? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru soalannya Ustaz. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Hijri ayat keempat, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, dan kami tidak akan menghancurkan satu kampung itu, satu kaum itu kecuali padanya ada tanda-tanda yang nyata. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutus azab kecuali telah diberi peringatan. Sebab tu saya teringat ketika 26 Disember 2004, ketika saudara-saudara kita di Aceh diuji dengan gempa bumi, laut terbelah, air masuk dalam terbelahan laut itu, kemudian masuk sini jadi jadi wave ataupun gelombang yang besar. Gelombang tu datang balik dekat pantai, selaju 800 km sejam macam Boeing tu, meratakan berapa kilometer di dasar laut. Okey. Jadi ketika itu saya minggu kedua sampai sana, mayat masih bersepah lagi. Ambil gambar, mayat kat sini, tak sedar kadang. Jadi ketika itu berbual-bual orang di sana. Maknanya ada setengah-setengah mereka menyambut maknanya 25 Disember tu, perayaan di situ, sedangkan mereka orang Islam. Okey. Jadi mana ada banyak kisah-kisah, ada tok guru datang, maknanya janganlah sebelum tu cerita tak boleh, jangan sambut ini kita sebagai orang Islam dan sebagainya. Saya teringat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, kecuali setelah diberi peringatan. Jadi sama juga kisah Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Yunus memberi peringatan kepada kaumnya, dan kaumnya itu macam apalah Yunus ni kan, tak terima, maka langit sudah mula gelap. Gelap hujan lain, ini gelap yang bencana. Gelap bencana lain. Jadi kaumnya ketika melihat tanda-tanda azab itu, maknanya akhirnya mereka kata, betul lah. Maka mereka menyatakan tauhid. Tauhid ni maknanya penyataan keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka, dan azab itu tak jadi. Sebab itu kalau ditanya azab apakah bentuk dia, maksudnya tidak jadi sebab langit baru mula menggelap. Belum lagi turun, tapi akhirnya mereka menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menarik balik azab yang bakal diturunkan ke
kampung Ninawa ini. Jadi maknanya jadi oleh kerana mereka beriman, menyatakan keimanan, maka Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka. Dan akhirnya menjadikan azab itu tidak kena kepada mereka. InsyaAllah. Mungkin kalau penerbit boleh kongsikan gambar kisah gambaran di Aceh, Ustaz. Di Aceh satu ketika dahulu Masya Allah kan. Cuba kita bayangkan kalau umat-umat terdahulu kan yang kena diratakan seperti ini yang pernah berlaku pada umat-umat terdahulu kan. Ini sedikit saja daripada apa yang gambaran yang diceritakan oleh Ustaz. Dan yang bawah tu alhamdulillah maknanya telah disuburkan kembali bumi itu kan. So bencana ni bila berlaku bencana satu tempat, kita yang tengok bencana, mindsetting kita jangan terus azab, jangan terus bala. Kadang-kadang ujian bagi mereka, kadang-kadang untuk meningkatkan darjat bagi mereka, kadang-kadang Allah nak beri pahala percuma bagi mereka. Jangan terus kita tengok seorang tu kena bencana, tak sembayang lah tu, tak boleh jangan menghukum orang macam itu. Kita menyampaikan, bukan menghukum orang kepada apa yang mereka amalkan. Wallahualam. Sedemikian luasnya dan juga besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita kisah 25 Rasul Nabi Yunus alaihi salam. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara sirah kisah 25 Rasul Nabi Yunus AS. Dan Alhamdulillah Ustaz, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan kita dah pun mulakan pagi kita tadi dengan bacaan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Dan Fadhil Ustaz, kita nak teruskan lagi untuk topik kita pada pagi ini, dan kita raikan soalan daripada sahabat kita yang berikutnya, Umi Hani, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam daripada perut ikan Nun, adakah baginda terus berdakwah seperti sebelumnya, dan bagaimana pula reaksi umat sekeliling? Mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Ini soalannya. Okey. Jadi kita tadi dah ceritakan bahawa Nabi Yunus AS diutus kepada satu kaum di Ninawa. Ninawa ni utara Iraq. Jadi ketika kaum Ninawa ni tak terima Nabi Yunus AS, maka Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya, turun balik, kalau kita tengok peta, kalau kita tengok peta dia, turun balik ke arah Palestin. Kemudian nak pergi kepada Bani Israel yang ketika itu banyak di Mesir. Tapi baginda Yunus AS memilih jalan laut. Maknanya sampai di Jaffa. Kalau kita pergi Jaffa tu pelabuhan dah berumur 4,000 tahun dah. Maknanya sebelum zaman Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus kurang lebih 1,700 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya daripada Jaffa tu ada satu kapal. Kemudian baginda Yunus AS pun naik kapal tu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok gambar ni belum? Belum. Ni Jaffa. Kita tengok Jaffa. Ni kota Jaffa. Di sini tempat bermulanya Nabi Yunus AS berlayar. Jaffa berumur dah 4,000 tahun, years old lah. Dah 4,000 tahun lebih lah. Maknanya Nabi Yunus AS 1,700 tahun sebelum Masihi, maknanya 3,700 tahun. Maknanya sebelum itu, 300 tahun sebelum itu, Jaffa ni telah menjadi satu pelabuhan dah. Yang menghubungkan antara Eropah dan sebagainya untuk pergi ke belah-belah ke Asia ni. Okey. So maknanya ketika Nabi Yunus AS naik kapal, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datang ke ribut. Kapal dulu dia tak macam kapal sekarang, teknologi dia. Jadi maknanya dulu kalau orang dia kata ribut, untuk stabilkan tu memang kena buang barang. Barang-barang dah dibuang, kalau tidak satu kapal akan tenggelam. Bila kapal pun, maksudnya barang-barang dah buang pun, terpaksa diundi. Undi Nabi Yunus. Asyik Nabi Yunus nama naik. Maka Nabi Yunus pun merelakan diri dia terjun ke laut. Apabila terjun ke laut, dia ditelan oleh ikan Nun. Okey.
Maka berada kurang lebih 40 hari dalam ikan Nun, dalam keadaan yang macam saya sebut tadi. Kita boleh bayangkan gelap satu hal, panik gelap tu. Kemudian oksigen tak berapa cukup. Dan oksigen boleh bertukar menjadi racun di setengah-setengah kedalaman, yang akan melemahkan lagi badan. Ketika naik, memang Nabi Yunus dalam sirah menceritakan memang dia memang tak larat, merangkak keluar daripada Jaffa tu, kan? Maka dia duduk, Allah SWT tumbuhkan ataupun ada satu bahagian pokok tu dipanggil pokok labu, Syajaratul minyak tin, maknanya pokok labu. Maka di situlah dia duduk berteduh, kan? Dan juga makan buah labu tu. Sebab kalau kita tengok kandungan buah labu yang lebih 90% dia adalah air, maknanya dehydration juga berlaku. Maknanya kering, badan tu kering daripada air. Jadi mana makan pun tak, apa pun tak, jadi badan tu kering. Jadi ketika dah agak sihat bertenaga, maka Nabi Yunus AS naik sikit ke arah untuk pergi ke Jerusalem, untuk pergi ke Baitul Maqdis, tapi berhenti di sekitar Hebron, di satu tempat bernama Halhul. Di Halhul itulah baginda Yunus AS berdakwah kembali. Dan dalam Quran Allah SWT sebut diutus lebih kepada 100,000 orang di sekitar Halhul itu. Berdakwah di Halhul, kemudian meninggal di Halhul dan dikebumikan ataupun dimakamkan di Halhul. Jom kita tengok makam Nabi Yunus AS yang berada di Halhul. Okey. So jadi maknanya ini makam pintu masuk masjid Nabi Yunus AS yang berada di Halhul. Halhul berada di Hebron, tak jauh daripada Hebron. Hebron tu sendiri namanya daripada Al-Khalil. Khalil maknanya Nabi Ibrahim AS. Ini dalam masjid Nabi Yunus AS. Ini dalam masjid ini makam Nabi Yunus AS. Dan di makam itu diletakkan zikir Nabi Yunus AS yang disebut dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, Maha suci engkau, aku daripada orang yang menzalimi diri aku. Dan ni Allah sebut falaula annahu kana minal musabbihin, kalau dia tak baca doa ini, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kekal dalam perut ikan itu. Ini gambar ustaz ni ketika muda. Ustaz mana tadi kan? Gambar saya. Bila ni ustaz? Ini tahun 2012. 2012 Jadi sebelum PKP itu hampir tak ada bulan saya bawa orang pergi ke Palestin, kita lawat tempat-tempat bersejarah ni kan. Ini betul-betul berada di makam Nabi Yunus AS, mengambil iktibar dan ibrah daripada kisah Nabi Yunus AS. Insya-Allah tabarakallah. Okey, menyentuh mengenai labu ada orang bertanya labu apa kelebihan dia. Itu kita boleh, saya bukan mana tak nak ceritalah kelebihan labu. Selingan je kan. Tapi maknanya dia nak bulan puasa ni, apa yang kita boleh buat dengan labu? Selingan sikit kan. Orang Melayu kita ni dia kreatif. Orang Melayu kita ni dia pandai main rempah. Sebab tu makanan kita agak memang sedap lah. Sebab kita banyak rempah tu kan. Kalau pergi negara Arab, pergi negara mana Eropah, makanan orang tawar sebab memang dia tak pandai main rempah. Arab lagi lah campak, bubuk air jadi sup itulah tak ada rasa apa kan. So mungkin sampai-sampai nak berapa nama nak berpuasa, nak raya ni kan, apa yang boleh kita olah, menu berbuka. Sebab labu adalah satu benda yang maknanya disukai oleh Nabi SAW juga. Maknanya sambil kita makan tu, kita makanlah niatlah selain daripada kurma, selain daripada air zam-zam, selain daripada buah tin, selain daripada buah zaitun, kita boleh olahkan berbagai-bagai cara. Ada keberkatan ni Ustaz. Sebenarnya daripada bulan Ramadan ni kita boleh tengok gambar ni pun saya macam tak boleh move on lah Ustaz. Yang atas tu masak apa Ustaz? Itu masak lemak tu Ustaz. Yang lemak tepi tu saya tak kan pasti. Yang kanan tu lepak labu Ustaz. Masya-Allah, pandai dia orang cari gambar Ustaz. Mungkin ibu-ibu kakak, terutama kakak ibu-ibu lah, boleh kongsi ke apa nama cadangan resipi untuk bulan Ramadan dengan bertemakan labu. Okey. Allahu akbar. Tu sedikit selingan tentang labu Ustaz. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz dengan kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita. Baik. Soalannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Ismail Maisa. Apakah hikmahnya Nabi Yunus AS tidak diwafatkan sewaktu ditelan oleh ikan Nun? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey. Bicara mengenai kisah Nabi Yunus AS dalam zaman moden, kita boleh tengok keajaiban bagaimana manusia boleh hidup dalam keadaan yang oksigen terhad. Jadi apabila kalau saya baca kisah Nabi Yunus AS, antara benda yang logik akal dia,
untuk 40 hari dalam keadaan oksigen dalam perut. Kita dah tengok macam mana bentuk ikan nun tadi kan. Dia bukan ikan paus yang besar sebenarnya. Maknanya macam mana boleh dalam keadaan oksigen yang begitu terhad, dalam keadaan yang ikut logik kedalaman orang akan kena narkosis, nitrogen narkosis ataupun oksigen toxicity, tapi boleh hidup. Nak ceritanya, hikmah dia adalah hidup dan mati itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ibu kakak saya sekalian, saya ada rumah perlindungan HIV. Kan? Sebelum tahun 2009 tak ada rumah perlindungan HIV. Jadi mereka duduk di gereja-gereja. So kita fight keluarkan, alhamdulillah. Maknanya ada rumah perlindungan HIV. Siapa-siapa nak ziarah boleh. Okey. Ikut logik ketika zaman pandemik. Kan? Kebiasaan pemikiran kita, orang-orang yang ada sakit, kan, maknanya kena COVID, memang akan meninggal lah. Itu memang itu ukuran biasa severe dia, kebiasaan dia kan. Lepas tu kalau kita tengok senarai orang meninggal ada penyakit kronik, dan sebagainya. Jadi dekat rumah HIV saya tu, saya memang waktu tu tak bagi orang datang ziarah pun. Sebab apa? Saya kata kalau seorang kena berjangkit kat orang memang tak ada harapan lah. Sebab lagi-lagilah antibody dia memang rendah kan. Tapi satu ketika tu kena COVID satu rumah perlindungan tu dekat 40 orang dan tak ada seorang meninggal sebab COVID. Nak ceritanya hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik kisah tu Ustaz. Kita nak simpan sekejap Ustaz, boleh Ustaz? Biar suspend Ustaz. Ramai yang tanya apa yang berlaku selepas tu Ustaz. InsyaAllah kita nak tamat di TV3 siaran kita. Kita akan sambung kisah yang diceritakan oleh Fadil Ustaz Muhammad kita. Kita tukar TV9. Kita tukar TV9. InsyaAllah kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9 selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Kita masih lagi berbicara topik sirah kisah 25 Rasul Nabi Yunus alaihissalam, dan kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita iaitu Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, dan telah pun banyak kita kongsikan, kita bicarakan kepada para penonton untuk topik kita pada pagi ini. Dan subhanallah, bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, jangan malu, jangan segan malu bertanya sesak jalan. Hubungi 1-800-881677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Ustaz, kita nak sambung dengan kita meraihkan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdapat satu persamaan yang ketara di antara kisah Nabi Adam AS dan juga Nabi Yunus AS, yakni baginda berdua telah khilaf, lalu bertaubat dan masing-masing tidak berputus asa dan yakin dengan rahmat dan sifat Maha Pengampun Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang boleh kita pelajari dan contohi daripada sudut ini Ustaz? Okey. Jadi kalau kita nak ambil contoh kan, maksudnya manusia tak lari daripada kesilapan. Okey. Ini yang dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam membuat kesalahan. Wa khairu khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat daripada soalan tadi, maknanya Nabi Adam AS pernah ada khilaf, dan Nabi ini adalah maksum sifat dia, maknanya adalah terpelihara daripada dosa. Jadi kesalahan yang dibuat oleh para Nabi itu sebagai iktibar. Macam mana mereka nak buat kalau kita tersilap? Sebab kita juga manusia. Kalau tak ada panduan tu pun kita pun maknanya terkapar-kapar ya, maksudnya macam mana nak buat? Jadi maknanya Nabi Adam AS makan buah khuldi, diturunkan ke muka bumi. Nabi Yunus AS dia meninggalkan kaum dia. Okey, dan dua-duanya itu maknanya macam Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dan Nabi Yunus AS ditelan ikan nun. Tapi kesamaannya adalah ketika kesalahan-kesalahan itu dibuat,
mereka tetap balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-23, salinkan salin. Surah Al-A'raf ayat 23 itu doa Nabi Adam alaihissalam ketika dia rasa bersalah sangat. Kan? Apa dia baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami dan merahmati kami, maka jadilah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Maknanya Nabi Adam AS tetap membuat kesalahan, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku menzalimi diri kami, ya Allah, ampunkan. Kalau tak kau ampunkan, maka jadilah kami di kalangan orang yang rugi. Dan Nabi Yunus AS, kita boleh lihat doanya daripada surah As-Saffat ayat 144. Surah As-Saffat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut maknanya doa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, aku di kalangan orang-orang yang menzalimi diri aku. Maknanya orang yang membuat kesalahan ni, dia kena faham sebenarnya dia membuat kesalahan, dia menzalimi diri dia. Maknanya di dunia, kalau tak kalau orang buat kesalahan di dunia, banyak benda akan disusahkan. Kalau banyak orang yang disusahkan dalam hidupnya kerana ada dosa-dosa, kan? Jadi sebab itu kita kena sentiasa beristighfar. Dan sebab itu para ulama menyebut amalan doa Nabi Yunus alaihissalam ini sangat bagus diamalkan jika kita berada dalam kesusahan. Sebab takut kesusahan kita itu kerana disebabkan dosa-dosa kita. Betul. Maka bacakah seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan. Jadi maknanya Allah timbulkan kita juga daripada segala permasalahan kita, diberi jalan keluar, diberi cahaya untuk jalan keluar itu. Sebab dalam Quran Allah sebut falaula annahu kana minal musabbihin, kalau Nabi Yunus tak baca tasbih ini, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi dia baca daripada, bayangkan 40 meter la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 30 meter la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 20 meter, 15 meter, 10 meter, kemudian pop up to the surface. Mana naik ke surface, naik ke permukaan dan pergi ke pantai. Macam tu juga kalau kita ada masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalah kita, angkat timbulkan kita bagi menyelesaikan segala masalah. Jadi apa-apa keadaan, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai masalah dan mempunyai jalan keluar bagi permasalahan. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu zikir dia Ustaz tu lagu lah tu. Saya suara tak sedap. Suara Ustaz Amin sedap lah. Lagi-lagi lagu selawat tu Ustaz. Terngiang-ngiang di telinga saya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik Ustaz. Tu antara kisahnya, dan kita nak sambung sedikit Ustaz. Tadi sebelum saya terlupa kisah rumah HIV Ustaz. Kita nak sambung Ustaz. Mungkin apakah rentetan yang berlaku setelah itu Ustaz? Jadi apabila rumah HIV saya tu, antara benda yang saya risau adalah sebab tipikal kita difahamkan orang kena COVID, kalau dia ada sakit maka maksudnya sudut hukum akal dia akan meninggal lah. Sakit kronik Ustaz. Makin kronik lah. Orang HIV ni apa benda isu dalam badan dia, ada dua benda. Satu, pertama, dia punya antibody drop. CD4 dia kita panggil kita orang biasa ni 1000 lebih. Mereka tinggal 10, 6, 13, 26. Kadang-kadang sebab demam pun boleh meninggal. Sesak nafas meninggal. Apa tak lagi COVID cerita dia. Jadi mana saya memang tak bagi pelawat datang ke rumah HIV saya tu. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka kena check up harian dan mingguan, ada yang bulanan pergi ke hospital. Dan hospital untuk check up ataupun penyeliaan kesihatan mereka adalah di Hospital Sungai Buloh. Ketika itu Hospital Sungai Buloh memang tempat pusat untuk HIV. Allahuakbar. Jadi salah satu orang kita punya pengundi kena kat sana, bawa balik rumah, satu rumah kena. Allah saya kata habislah. Jangkit kat sana Ustaz. Jangkit kat rumah, satu rumah kena HIV. Ini waktu dulu tau, mula-mula. Sekarang ni orang semua dah kena vaksin apa semua. Okey. Saya kata habislah. Tapi rupanya hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan kita. Allah nak cerita. Jadi apa dia saya kata, maknanya ikut hukum akal ya, maknanya habis dah kan. Tapi tidak rupanya. Tak ada satu orang pun rumah HIV, saya kena HIV yang kena COVID tu, mana meninggal.
Padahal dia punya antibody CD4 kita panggil kan 12, 13, 6. Kita semua 1000 lebih tau. Maknanya dia nak lawan pun takkan boleh. Tapi keajaiban Ustaz. Keajaiban saya kata masya-Allah. Itu kata kadang-kadang bila kita cerita mengenai hikmah, ada soalan tadi, kenapa Nabi Yunus AS tak mati dalam perut ikan? Sebenarnya hidup dan mati milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita hari ini selain daripada usaha kita kena pegang benda itu. Seorang meninggal kerana tempoh hayatnya telah habis. Dan kalau tak habis lagi, maka dia akan terus hidup. Allahu Akbar. Dan sebut tentang zikir tadi Ustaz. Bila yang paling sesuai dibaca Ustaz zikir tadi tu? Mungkin ada kaedahnya cara. Kadang-kadang kita main baca je Ustaz. Mungkin sedikit tips Ustaz. Yang paling bagus adalah istiqamah. Okey. Paling bagus adalah istiqamah. Kalau macam mungkin kita katakan, kita cadangkan, okey, baca 1000 pagi, 1000 petang akan terbeban buat kita. Betul. Tak usah banyak-banyak, mulakan dengan sikit. Pagi-pagi baca 10, petang baca 10. Tapi istiqamah. Istiqamah ni makna konsisten kita baca. Dan kita akan lihat hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kehidupan kita bagi segala masalah. Yakinlah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menolong nabi-nabi terdahulu daripada kita. InsyaAllah Allah akan membantu segala permasalahan hidup kita jika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat-sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz. Jadi kita nak berjeda sekali lagi, terus setia menonton sambungan kisah Nabi Yunus AS dalam Tanya Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di penghujung Syaban ini, tuan-tuan dan perempuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita pakat-pakat berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita wa balighna Ramadan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang disebutkan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, dan juga Sayyidul Syuhur. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita bicarakan, kita kisahkan 25 Rasul Nabi Yunus AS. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz dengan soalan daripada Fadli Maksyah yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, apakah ibrah atau pengajaran yang kita patut ambil daripada kisah Nabi Yunus AS yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah ditelan oleh ikan Nun? Terima kasih Ustaz. Okey, yang pertama sekali ibrah yang boleh kita ambil adalah daripada kisah Nabi Yunus AS bahawa keselamatan hidup dan mati adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disuruh selalu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akhirnya kita akan pulang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, disebut sebagai orang beriman. Yang penting adalah kita faham benda ni pasti akan berlaku. Suka ke tak suka, kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus AS kisahnya disebut dalam Al-Quran. Mana Nabi Yunus AS sudah tidak ada, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanyalah maknanya giliran kita hidup di dunia, dan tak lama lagi mungkin kita tak tahu kita punya akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, benda-benda kematian bukan benda-benda yang menakut dan merungsingkan kita. Yang perlu kita rungsing adalah persediaan kita. Sebab itu kalau kita bersedia untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal soleh dan juga menghindarkan benda syirik, surah Kahfi 110 Allah sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua benda jaga. Pertama, banyakkan amal soleh. Benda-benda positif kena banyak buat. Benda-benda baik kena banyak buat. Yang keduanya, jangan sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu benda. Di mana i'tibadi, maknanya kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dan di mana tak ada siapa tahu. Yang boleh kita usahakan bagaimana. Adakah kita bertemu Allah dalam keadaan yang sudah menjadi ahli masjid, ahli baca Al-Quran, ataupun masih lagi kaki dangdut,
Kan? Ada orang makin tua makin berminyak kata orang tua kan. Maksudnya jadi kita boleh tengok mana cenderungan kita tu. Ahlul TikTok. Ber-TikTok kan. Kita boleh tengok kecenderungan kita tu kan. Jadi kita kena baca. Okey, makin tua makin okey ataupun makin KO kan. Kita kena tengok dua-dua tu. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita penonton sekalian semua yang menjayakan program Tanyalah Ustaz ni orang-orang yang Allah bimbing kita bertemu Allah dalam keadaan yang baik dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Apabila kita menyebutkan, kita kisahkan tentang rasul-rasul kita, nabi-nabi kita. Baik. Cuma Ustaz, membangkitkan semangat, cinta dan juga suka untuk kita mempelajari sirah ni satu perkara yang sukar sebenarnya Ustaz, dengan dalam keadaan cabaran zaman pada hari ini, terutamanya anak-anak generasi kita pada hari ini. Mungkin ada kaedah yang boleh dilakukan khusus kepada ibu dan juga ayah di luar sana Ustaz, sedikit. Okey, kadang-kadang orang cakap kan macam okey, kita nak mengamalkan agama di zaman sekarang ni, so apa kelebihan dia? Okey, benda yang kalau nak bahas panjang mungkin satu program Tanyalah Ustaz tapi saya nak kongsikan satu benda lah. Dalam hidup ni wujudnya satu benda yang dipanggil barakah hidup. Barakah ni makna ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Kalau umur ada barakah, umur datangkan kebaikan. Kalau rezeki ada kebarakah, dia banyak percambahan yang baik-baik. Ada orang yang duitnya banyak tapi tak percambahan kebaikan pada duitnya itu. Kan? Ada orang duitnya tak banyak tapi dengan duit bagi mak, hantar orang pergi umrah, buat benda-benda kebajikan, walaupun tak banyak, orang nampak macam banyak, tapi itulah dia ada, tapi Allah tambahkan kebaikan. Kalau hidup ada barakah, makin hidup makin banyak kebaikan yang tercetus. Jadi benda-benda barakah ni kita kena ajar anak kita daripada kecil. Sebab kalau kita tak ajar, maknanya diorang akan lari daripada pegangan jati diri agama tu. Dan barakah ni datang daripada adab. Okey, datang daripada adab. Sebab itu dalam ajaran Islam banyak adab. Makan ada adab. Kenapa kita nak jaga makan? Bercakap ada adab. Budak sekarang kan terpengaruh dengan seolah-olah satu kehidupan yang bercakap tak ada adab. Main cakap je. Sebab itu keberkatan pada lidah sudah hilang. Kan? Maknanya main maki je. Sebab itu keberkatan pada lidah dah mula hilang. Sebab adab bercakap tak ada. Adab makan tak ada. Adab cari rezeki tak ada. Adab dalam pergaulan harian tak ada. Jadi tak timbul keberkatan. Bila keberkatan tu tak timbul, hidup sempit. Hidup sempit. Jadi kadang-kadang macam rasanya macam bagus tapi sebenarnya sempit. Hati sempit, gelisah, tak tentram. Jadi maknanya ajarkan adab pada anak-anak dan ajarkan konsep berkat dalam hidup tu. Berkat ni maksudnya ziyadatul khair. Maknanya tuah-tuah takdir-takdir yang baik akan diberikan kepada orang yang ada keberkatan dalam hidup ini. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tu antara nasihat dan juga tips daripada Fadil Ustaz kita. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan. Dan apabila kita sebut tentang kisah Nabi Yunus AS Ustaz, kita dapat sesuatu yang besar sebenarnya hari ini Ustaz, sebagaimana yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Sebagai pelantikan kita ada beberapa perkara, antaranya yang pertama, kita perlulah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun Ustaz. Terutamanya kita sebagai seorang pendosa yang mendambakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, semestinya Ustaz ada kesilapan yang kita lakukan. Dan yang kedua, jangan kita berputus asa seandainya dakwah kita ditolak oleh mereka-mereka yang disebut sebagai mad'u ataupun mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Dan yang terakhir, pastikan kehidupan kita ini bertunjangkan kepada disebutkan ilmu, kerana ilmu itulah merupakan pelengkap kepada apa yang telah pun kita lakukan dan sedang kita lakukan pada ketika ini. Pastikan ilmu kita peroleh daripada mereka-mereka yang telah pun disebutkan sebagai yang berautoriti. Dan Ustaz, apabila kita sebut tentang kesimpulan terakhir ni Ustaz, sebenarnya banyak kesimpulan kita nak kisahkan daripada Nabi Yunus AS Ustaz. Tapi saya serahkan kepada Ustaz untuk sedikit mungkin kata-kata terakhir, pesanan kepada mereka-mereka yang menonton siaran kita pada hari ini dan sedikit rumusan daripada Ustaz. Okey, dalam kehidupan kita ni seharian-seharian kita, yang penting apa tau? Yang penting kita mohon takdir yang baik dalam hidup kita. Okey, sebab itu doa yang
paling Nabi banyak baca dalam hidup Nabi adalah doa memohon takdir yang baik. Hadis riwayat Muslim. Apa doa itu? Saya yakin semua kita dah hafal doa itu. Doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Itu doa minta takdir yang baik. Kalau kita pergi Mekah, kita tawaf, kan kita mula tahu kita baca doa yang dicadangkan tu, doa sampai kepada rukun Yamani, nak habis satu tawaf ke rukun Hajar Aswad tu, apa doa dia? Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya kita mohon takdir yang baik dalam hidup kita. Sesaat kita langkah, sebentar lagi kita tak tahu apa takdir kita. Betul. Jadi selalulah mohon takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah telah kurniakan kepada nabi-nabi, orang-orang soleh terdahulu kan. Bukan tak ada ujian, ada. Betul. Tapi ada takdir yang baik bersama mereka. Maknanya ada jalan keluar, ada saja dipanggil narrow escape kepada segala apa juga permasalahan hidup mereka kan. Narrow escape kan. Lama tak dengar perkataan tu. Lama tak dengar perkataan tu. Narrow escape kan. Maksudnya maknanya ada saja jalan keluar. Betul. Kan, benda-benda yang demikian. Jadi maksudnya itu adalah takdir-takdir yang baik. So mohon banyak-banyak takdir yang baik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah Nabi Yunus AS ini kita boleh tengok bagaimana walaupun Nabi Yunus mula-mula meninggalkan kaum dan dalam keadaan ghadiban, murdiban maknanya dah keadaan rasa macam marah. Kan, macam marah sebab kaumnya dia bukan daripada kaum dia, jadi dia diutus, tiba-tiba kaum dia tolak, jadi ada rasa marahlah. Maka dia meninggalkan. Rupanya di sisi Allah itu salah. Betul. Kan, bagi seorang nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maknanya hukum dengan ditelan oleh ikan nun, tapi sebenarnya tetap ada takdir yang baik. Betul. Maknanya Allah gerakkan hati untuk dia bertasbih, dan iktibar dengan tasbih itu Allah angkat sampai akhirnya dia selamat. Kan? Jadi maknanya kisah Nabi Yunus AS kita kaitkan dalam hidupan harian kita hari-hari, minta takdir yang baik. Betul. Jadi minta tu dengan berdoa. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, kurniakanlah takdir yang baik di hidup kita ni. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Tak semesti dalam bahasa Arab. Selalu merintih Allah Subhanahu Wa Taala hati kita ni, biar hati kita ni sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya selamat kita di dunia dan insya-Allah selamat kita di akhirat nanti. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Jelas kepada kita, mudah-mudahan apa yang telah pun disampaikan oleh Fadil Ustaz kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan terakhir di penghujung Syaban Ustaz, kita nak masuk bulan Ramadan, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan insya-Allah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan di dalam segala apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami yang menonton pada hari ini dan sesiapa saja yang menjayakan majlis ilmu yang mulia pada pagi ini ya Allah. Amin. Dengan keselamatan-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah. Amin. Daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, dan daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah. Jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Alamin atas kesudian untuk berkongsi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan dan diberikan keberkatan dunia dan juga akhirat. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan Fadil Ustaz, kita esok sebagaimana biasa para penonton akan sekali lagi bersama dengan Da'i Hakim selaku moderator dalam Tanyalah Ustaz dengan tajuk Akidah Puasa Hapus Dosa, dan panelnya Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Esok jam dan juga waktu yang sama para penonton, semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.